Akhirnya negara Malaysia yang tercinta ini mempunyai Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah kepada beliau. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizan. So berikutan dengan kata title di atas sini, kita tahu sini aku nak recap balik, nak flashback balik apakah manifesto antara kedua-dua parti yang bergabung ini yang dikatakan kerajaan perpaduan, yang membentuk kerajaan perpaduan. Kalau aku lihat melalui kata angkat sumpah tadi sesi live, okey, tak nampak kerajaan perpaduan tetapi kerajaan campuran. Tapi tak apa. Okey, kita fokuskan dulu apakah manifesto tersebut. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like, dan viewers di TikTok jangan lupa follow. Jom kita recap balik, okey? Dan untuk pengetahuan korang, aku akan terangkan bukan secara keseluruhan manifesto ini. Aku just fokuskan kepada viewers ataupun audience yang terlibat dengan kategori-kategori contoh macam B40 ke, belia ke, warga emas ke, OKU ke, ataupun yang sama dengannya lah, okey, yang mengibatkan dengan atlet ke, penggiat penggiat seni ke. Aku tak rasa diorang nak tengok kot, diorang pandai-pandai sendiri lah kot okey, yang penting diorang inilah, okey. Jom kita tengok. Okey, kalau kita lihat pada tarikh ini adalah merupakan tarikh lancar manifesto, okey, bagi Pakatan Harapan, bantuan penjagaan tunai bulanan mengikut bilangan anak bawah 6 tahun, dan Barisan Nasional Asuhan Nasional Percuma bawah 6 tahun, dan juga bantuan penerima BKM lahir anak. Dan bagi tabungan KLSP, insentif caruman pemula sukarela, benar ibu bapa mula tabungan. Dan yang bagi Barisan Nasional tak ada apa-apa. Dan institusi khas Jabatan Kanak-kanak atasi dera, gangguan seks, pengabaian. Dan yang kedua, JK khas Mahkamah Sivil dan Syariah bantu isu kanak-kanak. Dan dan bagi Barisan Nasional pula, JK Kabinet selesai isu anak tak saf taraf, hak kanak-kanak tanpa dokumen dan hak pendidikan. Bagi perlindungan kanak-kanak, okey, bagi Pakatan Harapan iaitu tambah 1,500 orang di bawah JKM, dan bagi Barisan Nasional tiada apa-apa di sini. Dan kalau kita lihat Pakatan Harapan tangani punca perkahwinan kanak-kanak, sambung laksana strategi nasional yang dimula PH pada tahun 2020, dan pendidikan awal struktur semula, ambil kira sosioekonomi, dan kedua, bina lebih banyak prasekolah galak kemasukan. Dan seterusnya kalau kita lihat bahagian belia, kita tengok pada bahagian belia. Okey, bagi Pakatan Harapan, kos pengajian tinggi dan PTPTN mansuh PTPTN bersasar siswa B40. Dan kedua, bayar PTPTN ikut tangga gaji. Dan yang ketiga, biasiswa B40. Bagi Barisan Nasional pula, okey, PTPTN tabung Yayasan Amanah, okey, akan diperkenalkan mungkin. Okey, pengajian anjal kurang yuran 50%. Dan yang ketiga, bayar PTPTN ikut tangga gaji. Dan yang ketiga dan yang keempat, pengajian tinggi percuma B40. Dan kalau kita tengok bahagian kedua, tingkat kemahiran dan kelatihan semula bagi Pakatan Harapan, beasiswa galak cebur ekonomi baharu iaitu penjagaan tani moden. Okey, dan yang kedua, akaun latihan, okey, kemahiran HRD Corporation. Dan yang seterusnya bagi Barisan Nasional, gap year untuk siswa penuhi minat. Dan kedua, program Parantisan Nasional. Dan yang ketiga, dana usahawan. Dan kalau kita lihat dekat sini, bagi yang ketiga, inisiatif diskaun bagi Pakatan Harapan, kad belia 13 hingga 21 tahun, dan Barisan Nasional tiada. Dan bagi penerbangan harga tetap untuk siswa bagi Pakatan Harapan, Semenanjung ke Sabah dan Sarawak, dan sebaliknya 2 tiket setahun bagi Barisan Nasional tiada. Kebebasan universiti pula bagi Pakatan Harapan mansuh AUKU. Okey, dan bagi Barisan Nasional, autonomi penuh IPTA. Dan bagi pemotoran, hanya Barisan Nasional sahaja lita pemotoran. Dan kalau kita lihat bagi pekerja gig pula, okey, kalau kita tengok kat sini, bagi Pakatan Harapan, takbir ekonomi gig, tubuh badan kawal selia. Dan bagi Barisan Nasional, gubal akta kontraktor tanggungan. Bagi skim insurans hayat, hairat kematian RM10,000. Bagi latihan kemahiran pula, insentif kepada syarikat ekonomi, okey, gig tawar latihan. Dan bagi Barisan Nasional tiada juga, okey, dan insentif lain tiada bagi Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, jaminan pinjaman perumahan. Dan pencari kerja pula, bagi bantuan allowance pekerja kontrak aktif cari
Kerja bagi Pakatan Harapan dan juga bagi Barisan Nasional tingkat had layak EIS, dan bagi allowance penjaga bagi Pakatan Harapan berhenti kerja jaga keluarga ditimpa musibah, dan Barisan Nasional tiada apa-apa, dana elak buang kerja pun Pakatan Harapan tiada, padanan kerja Pakatan Harapan pun tiada, tapi Barisan Nasional ada Employment Retention Fund ERF dan juga Pusat Padanan Kerja di UTC. Dan kalau kita tengok, ini yang kita nak fokuskan bagi B40 dan miskin tegar. Okey, bagi Pakatan Harapan sedia maklum kita tahu BSH ketika dulu, okey, ada bantuan asas, dan bagi Barisan Nasional iaitu skim bantuan pendapatan asas. Okey, yang kita sedia maklum ada bantuan macam BKM lah. Okey, bagi rumah mampu milik bagi Pakatan Harapan mampu milik ataupun sewa ataupun transit, dan tambah klinik kesihatan bagi Pakatan Harapan iaitu kawasan padat dan miskin tinggi, saringan kesihatan rumah ke rumah di Pangsapuri kos rendah, kemudahan belajar, ruang belajar dan sosial, dan Barisan Nasional komputer riba percuma. Okey, setakat ini. Okey. Dan juga bagi dapur komuniti sedia makanan anak-anak miskin bagi Pakatan Harapan, mansur hutang PTPTN, okey, iaitu Pakatan Harapan mansur bersasar, okey, kos pendidikan pula bagi Pakatan Harapan beasiswa B40 dan subsidi. Okey, tak lupa juga Barisan Nasional iaitu pengajian tinggi percuma dan subsidi penjagaan wanita bekerja jaga anak-anak. Okey, kalau kita nak tengok warga emas pula dekat sini, okey, Pakatan Harapan ada menyediakan katanya voucher beli belah sebanyak RM100. Bagi Barisan Nasional tiada apa-apa setakat ini. Bagi Pakatan Harapan Kesihatan dan Khairat Kematian RM1,000, pengangkutan bas percuma melancong tempatan, pengangkutan awam percuma, dan bagi insentif keluarga berkediaman bersama warga emas, jaringan keselamatan struktur semula perkeso masukkan skim perlindungan emas, dan dasar tiada Pakatan Harapan. Okey, maksudnya tiada apa-apa di sini, pusat jagaan pun tiada, tapi bagi Barisan Nasional Akta Penjagaan Warga Emas dan juga peruntukan NGO kendali pusat jagaan. Dan bagi Pakatan Harapan, okey, siap siaga banjir, peruntukan khusus bantu urus pemulihan. Okey, bagi OKU pula, kalau kita lihat dekat sini, agensi khas bagi Pakatan Harapan selaras bantuan dan peruntukan pelbagai kementerian. Okey, bagi dasar pula lantikan Pesuruhjaya OKU di Suhakam, dan infrastruktur dan kemudahan mesra OKU tingkat kemudahan pengangkutan awam dan juga pembangunan tepati reka bentuk sejagat University Design. Dan bagi Barisan Nasional, voucher perjalanan seru pandu e-hailing dan juga peruntukan NGO urus pusat jagaan OKU. Dan kalau boleh lihat kat sini bahagian pendidikan, bagi OKU tambah infrastruktur, kelengkapan kelas dan juga tambah bilangan kelas. Dan bagi pembangunan ekonomi juga, kuota 40% dalam program sokongan Geran Niaga, latihan industri di rumah, siap siaga banjir, peruntukan khusus pemulihan dan sebagainya. So, setakat ini yang aku boleh kongsikan kepada korang, okey? Dan sekiranya ada apa-apa perkembangan ataupun penambahan, okey? InsyaAllah nanti akan diberitahu dari semasa ke semasa. Dan kalau kita lihat dari sini, ini adalah merupakan kerajaan gabungan antara BN dan juga PH, dan orang kata kerajaan perpaduan. Okey, so mungkin ada penambahan ataupun gabungan antara manifesto ni yang kita tidak pasti, mungkin ada lain sikit lah. Okey, cumanya aku just highlightkan apa yang dimaklumkan sebelum ini. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan like. Aku Faizwan. Assalamualaikum.